Soalan: jelaskan setiap prosedur keterangan untuk disabitkan kesalahan terhadap orang yang didapati melakukan perbuatan jenayah mencuri. Prosedur pensabitan jenayah mencuri. Yang pertama, ikrar pengakuan. Satu, pencuri yang mengaku melakukan kesalahan mencuri memadai membuat pengakuan hanya sekali pengakuan sahaja. Dua, diterima segala orang yang mengalami pencurian atau wakilnya membuat dakwaan. Tiga, pengakuan itu dibuat di majlis dalam mahkamah di hadapan hakim. Dua, keterangan saksi. Dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat saksi dan adil. Dua, wakil membuat dakwaan. Tiga, untuk pastikan kebenaran keterangan saksi-saksi bagi mensabitkan kesalahan seseorang itu mencuri. Tiga, sumpah yang madu, iaitu sumpah pencuri itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa jika orang yang didakwa tadi tidak mengaku, di mana mengikut keterangan orang yang mendakwa bahawa orang yang didakwa itu memang sebenarnya adalah mencuri. Hakim hendaklah menekan kepada saksi-saksi itu hubungan antara orang yang kena curi dengan orang yang mencuri. Kesalahan mencuri jika sabit kesalahan boleh menyebabkan pesalah dikenakan pembalasan had, potong tangan kanan dari pergelangannya. Ini jelas dinyatakan di dalam firman Allah SWT yang bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usulkan. Suatu hukuman pencegahan daripada Allah SWT, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 5 hingga 38. Hukuman hudud yang wajib dikenakan ke atas pencuri. Mengikut peruntukan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam kanun jenayah syariah, orang yang boleh didakwa di bawah kesalahan kes sarikah mencuri dan wajib dikenakan hukuman hudud ialah: satu, orang yang berakal. Dua, orang yang balik. Tiga, dengan kemahuan sendiri. Pencuri yang dikecualikan dari hukuman hudud. 1. Pencuri yang gila atau kanak-kanak atau orang yang kurang akalnya, tidak siaman, tidak wajib dikenakan hukuman hudud. 2. Jumlah nilai harta atau barangan yang dicuri itu kurang daripada 1/4 dinar atau 3 dirham. 3. Untuk mensabitkan kesalahan mencuri itu tidak dapat dibuktikan mengikut yang dikehendaki. 4. Pencuri itu bukan orang yang mukallaf. 5. Tuan punya harta atau barang yang dicuri itu tidak menyimpan dan menjaga harta atau barangnya di tempat yang selamat daripada kena curi. 6. Pencuri itu belum lagi mendapat milik yang sepenuhnya ke atas harta yang dicuri itu. 7. Harta atau barang yang dicuri itu bukan dari barangan yang berharga dan bernilai. 8. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang memberi hutang ke atas harta atau barangan orang yang berhutang. 9. Harta atau barangan yang dicuri itu tidak memberi apa-apa faedah dan tidak bernilai mengikut hukum syarak seperti alat hiburan atau minuman yang memabukkan. 10. Pencurian yang berlaku itu dalam keadaan yang mendesak seperti di dalam peperangan masa sangat lapar dan dahaga. 11. Pencurian yang dilakukan oleh anak ke atas harta atau barangan kepunyaan ibu bapanya sehingga ke atas datuk dan seterusnya. 12. Pencurian yang dilakukan oleh suami ke atas harta atau barangan kepunyaan isterinya dan sebaliknya. 13. Pencuri itu mencuri harta atau barangan kepunyaan Baitul Mal. Amanahkan kepadanya hendaklah didakwa di bawah kes kesalahan pecah amanah yang dikenakan hukuman takzir. 2. Orang yang mengambil harta atau barangan orang lain dengan cara paksa atau kekerasan. 3. Orang yang menyambar barangan orang lain
sambil lalu, iaitu semasa berjalan atau ke kenderaan, termasuk juga penyolak saku. 4. Pencurian berlaku di medan peperangan. 5. Mengambil buah yang tergantung di atas dahannya kerana sangat lapar dan dahaga.